Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hana Ismail dalam program Tijarah Rancangan Kewangan Islam anda. Baiklah, tahukah anda menurut laporan Jabatan Insolvensi Malaysia, di Malaysia wujud individu berusia 18 tahun telah diisytiharkan muflis. Dan menurut kajian, wujud 5 faktor anak muda terdedah dengan muflis disebabkan oleh pinjaman 5 serangkai, iaitu pinjaman peribadi, pendidikan, kereta, rumah serta kad kredit. Berdasarkan statistik dari tahun 2015 hingga 2019, 85,000 orang yang dimufliskan adalah mereka yang berusia 25 tahun dan ke bawah. Hal ini benar-benar menimbulkan kebimbangan kepada kita terhadap anak muda ketika ini. Ditambah dengan keadaan ekonomi semasa yang tidak stabil tatkala pandemik COVID-19, belum tahu bila akhirnya, apakah faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya kes seperti ini? Wujudkah sinar dalam kegelapan buat mereka yang terbeban dengan hutang dan berhadapan dengan situasi jatuh muflis? Dan bagi menjawab segala persoalan yang timbul, kita jemput ke Tijarah Tuan Mansur Ali selaku Ketua Jabatan Operasi Cawangan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK yang bersiaran menerusi Skype. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hana menjemput saya ke program ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Baiklah Tuan, kan berdasarkan model empirikal luar negara dalam menentukan pengaruh kadar pengangguran terhadap kadar muflis akan meningkat dengan kadar 1.9 hingga 2.8% bergantung kepada bilangan hari tertunggak pinjaman dan faktor lain antaranya kadar faedah, had kredit dan kadar perceraian. Bilangan kadar muflis akan terus meningkat jika perkara ini tak dibendung. Jadi apa komen Tuan mengenai isu ini? Baik Hana, terima kasih sekali lagi untuk soalan tu. Muflis ni ataupun yang kita selalu panggil sebagai bankrupt dan sebagainya adalah satu tindakan terakhir terhadap peminjam-peminjam yang gagal untuk membayar pinjaman. Dan tindakan kebankrapan ini diambil oleh pemiutang ataupun si pemberi pinjaman melalui satu proses mahkamah. Jika kita tengok daripada punca kebankrapan, Hana, kalau kita tengok dari sudut AKPK, pengalaman di AKPK kebiasaannya bila kita bercakap berkenaan dengan pemberi pinjaman adalah bank. Dan pemberi-pemberi pinjaman lain yang ada bersama program di AKPK. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan pinjaman, tentunya ini pinjaman-pinjaman yang biasa kita ada, yang Hana sebut tadi, kad kredit, pinjaman peribadi, pinjaman kenderaan, pinjaman rumah dan sebagainya. Apabila pinjaman ini tidak berbayar, sebab pinjaman ini memerlukan pembayaran secara berkala, perlu dibayar setiap bulan. Apabila bayaran mula tertunggak dan terutama apabila tunggakan mencecah 90 hari, maka pinjaman ini akan jatuh dekat dalam kategori pinjaman tidak berbayar, non-performing, dan daripada situ bank akan memulakan tindakan. Tindakannya biasa bermula daripada peringatan sehinggalah kalau dibiarkan dia terus menuju kepada kebankrapan. Jadi apa yang menyebabkan peminjam-peminjam bermasalah sebenarnya? Kan, saya tak rasa ada peminjam yang sengaja tidak ingin membayar balik ataupun sengaja bermasalah. Tapi di AKPK memang kita ada membuat kaji selidik ataupun survey kepada pelanggan-pelanggan yang datang ke AKPK yang memohon untuk menyertai program pengurusan hutang. Dan kalau saya boleh rangkumkan punca masalah ini adalah nombor satu adalah faktor pengurusan keuangan yang lemah ataupun tidak ada pengurusan keuangan langsung. Mungkin disebabkan peminjam-peminjam ini belum didedahkan kepada asas pengurusan keuangan ataupun kepentingan pengurusan keuangan. Selain daripada itu, maka kalau tiada pengurusan keuangan, simpanan pun tak ada. Jadi apabila berlaku kecemasan, mereka akan merujuk kepada hutang. Selain daripada itu, mungkin membiayai kehendak ataupun gaya hidup. Kan? Sumber pendapatan kita ni, Hana, dia terhad. Banyak itulah yang kita ada. Walau bagaimanapun, kita punya kehendak sangat banyak.
Jadi kalau kita terus menerus mengikut kehendak kita, kita akan membiayai kehendak dengan berhutang. Jadi kalau kita tengok daripada sini, Hana, mungkin kita boleh merumuskan bahawa mencegah itu adalah lebih baik daripada mengubati. Kan? Dan cara yang paling baik untuk membendung masalah dengan pembayaran balik pinjaman ini ialah dengan peminjam mengamalkan pengurusan keuangan yang baik. Keupayaan pengurusan keuangan yang baik akan membantu peminjam untuk membuat keputusan yang betul dan akan terhindar daripada masalah. Sebab itulah berpunca daripada kaji selidik yang dibuat oleh AKPK terhadap pelanggan-pelanggan AKPK ini. Pada tahun 2011, bermula pada tahun 2011, AKPK telah membenarkan pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan di AKPK merangkumi pengurusan aliran tunai, bajet, asas meminjam dan sebagainya yang bermatlamat untuk memupuk kesedaran pengurusan keuangan kepada orang ramai. Dan selaras dengan mandat AKPK yang telah diperluaskan kepada perusahaan kecil dan sederhana, pada masa ini perkhidmatan ini pun tersedia ada untuk perkhidmatan PKS dan individu. Selain daripada itu, bagi mereka yang memerlukan panduan, ataupun ada pendidikan keuangan tapi masih memerlukan sedikit panduan sebelum membuat keputusan sama ada untuk meminjam, nak pinjam berapa banyak. Di AKPK juga kita ada menyediakan khidmat nasihat keuangan yang boleh membantu bakal-bakal peminjam untuk membuat keputusan yang betul. Ya, kebiasaannya mungkin kita dengar pelanggan-pelanggan yang datang ke AKPK ni adalah mereka yang memang ada bermasalah. Tapi sebenarnya di AKPK kita memang mengalu-alukan mereka-mereka ataupun bakal-bakal peminjam. Sebelum membuat keputusan untuk meminjam, datanglah AKPK untuk mendapatkan khidmat nasihat supaya mereka dapat membuat keputusan yang betul. Jadi itu tadi sebab yang pertama adalah pengurusan keuangan yang lemah ataupun tiada pengurusan keuangan. Yang kedua adalah saya boleh katakan disebabkan oleh faktor luar jangka. Ini adalah seperti mana yang dihadapi oleh peminjam-peminjam sekarang lah. Ada antaranya yang kehilangan pekerjaan, ada yang perniagaan tidak lagi berdaya maju, tidak kurang juga yang terpaksa menampung kos sara hidup yang tinggi, dan ada juga peserta-peserta yang datang ke AKPK ataupun pelanggan-pelanggan yang datang kerana terpaksa menanggung kos perubatan yang tinggi. Jadi, apa yang mereka boleh lakukan sekiranya bermasalah dengan pinjaman untuk mengelak daripada kebangkrapan? Seperti mana yang kita tahu, proses ataupun sebenarnya yang saya maklumkan, proses tindakan kebangkrapan bermula daripada peringatan sehinggalah kepada akhir sekali adalah kebangkrapan. Dan proses ini sebenarnya mengambil masa yang lama, yang agak lama. Dan di dalam proses ini sebenarnya peminjam masih berpeluang, masih ada banyak peluang untuk berhubung dengan bank-bank ataupun pemberi pinjaman masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Baiklah, sebenarnya kalau kita lihat kan, saya sukakan konsep AKPK itu sendiri yang mana kita tak nak situasi sudah terhantuk barulah terengadah kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan tanya lebih banyak lagi soalan kepada Encik Mansur Ali mengenai menghadapi hutang di musim lockdown ini. Selepas ini di program Tijarah, jangan ke mana-mana. Baiklah, anda masih lagi bersama dengan saya Hana Ismail dalam program Tijarah. Kita masih lagi bersama dengan Encik Mansur Ali membincangkan mengenai hutang yang bertambah di musim lockdown ini. Dan menurut Pengurus Besar Bahagian Operasi dan Pembangunan Perniagaan Puan Nur Fazlin Zakaria, dianggarkan sehari lebih kurang 800 pelanggan di seluruh negara
berhubung dengan pihak AKPK bagi mendapatkan khidmat nasihat dalam pengurusan hutang dan peningkatan ini berlaku disebabkan ramai rakyat yang terjejas berikutan pandemik COVID-19 yang melanda ketika ini. Dan mengikut statistik pula, lebih 800,000 individu telah kehilangan pekerjaan sejak negara dilanda pandemik COVID-19. Dan sepanjang tempoh pandemik ini berlaku, apakah kes yang kerap diterima oleh pihak AKPK, Tuan Mansur, untuk kes seperti bagaimana? Apakah bentuk penyelesaiannya dan ataupun bentuk yang boleh bantuan yang boleh dibantu sedikit kepada mereka yang mungkin berhadapan dengan masalah dan situasi ini? Baik Hana, selaras dengan musim COVID kali ini, di mana-mana pun kita dengar ramai yang kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan punca pendapatan ataupun pendapatan mereka berkurang. Kalau dulu mungkin suami isteri bekerja, sekarang mungkin salah seorang kehilangan pekerjaan, bermakna pendapatan isi rumah berkurang. Selain daripada itu, mungkin ada juga yang menghadapi masalah-masalah dengan perniagaan masing-masing. Jadi sebab-sebab seperti ini adalah sebab yang biasa sekarang yang menyebabkan pelanggan-pelanggan datang ke AKPK. Jadi bagaimana AKPK akan bantu? Tadi saya maklumkan kita ada dua perkhidmatan yang saya telah sebutkan, iaitu pendidikan keuangan dan selain daripada itu adalah nasihat keuangan. Dan kedua-dua perkhidmatan tersebut adalah satu langkah pencegahan lah, kalau saya boleh kata. Walau bagaimanapun pada mereka-mereka yang memang sedang menghadapi masalah dengan kehilangan pekerjaan ataupun kekurangan pendapatan dan sekarang mereka sedang terbeban dengan hutang. Di AKPK sebenarnya kita memang mempunyai satu perkhidmatan yang khas kepada mereka yang mempunyai hutang tetapi ada masalah untuk membayar balik pinjaman. Okey, malah pada musim COVID-19 ini AKPK ada menyediakan satu pakej khas untuk mereka-mereka yang terkesan oleh keuangan disebabkan isu semasa ini. Jadi Hana dan penonton sekian, program ini disebut program pengurusan kredit yang mana saya maklumkan tadi ianya disediakan untuk mereka yang memang dah ada hutang tetapi ada masalah untuk membayar hutang. Di sini AKPK akan membantu pelanggan untuk menyediakan satu pelan pembayaran balik pinjaman dengan persetujuan bank. Okey? Dan pendek kata AKPK akan membantu pelanggan untuk berunding semula dengan bank supaya pembayaran balik boleh diselaraskan semula lah. Jadi konsep pembayaran balik pinjaman ni sebenarnya ada dua kalau boleh saya kata. Nombor satu adalah ianya berdasarkan kepada aliran tunai semasa pelanggan. Bermakna kita mahu dengan pelan pembayaran balik pinjaman ini pelanggan boleh membayar hutang mengikut kemampuan. Bermakna kemampuan sekarang bukan kemampuan masa mengambil pinjaman 2 tahun lepas. Okey, selain daripada itu apabila kita membantu, kita mahu membantu peminjam-peminjam ini secara holistik dan ini bermakna kita akan membantu keseluruhan pinjaman untuk dibantu kesemuanya supaya tak ada lagi masalah yang tertinggal. Jadi kalau saya boleh bagi contohlah macam mana pelan pembayaran balik ini dibuat. Kita andaikan ada satu pelanggan yang mungkin mempunyai jumlah kad kredit sekarang bersamaan dengan 10,000 dan kadar faedah yang dikenakan untuk kad kredit ini biasanya bolehlah kita andaikan 18%. Okey. Dan untuk pinjaman 10,000, bayaran minimum yang akan diperlukan adalah RM500 sebulan. Sekiranya pelanggan tersebut membayar jumlah minimum lah yang diperlukan. Jadi dalam keadaan biasa, mungkin pelanggan ini tak ada masalah untuk membayar pinjaman sebab mereka mempunyai keupayaan untuk membayar balik. Bermakna 500 boleh dibayar setiap bulan tanpa ada halangan. Tapi bagaimana kalau keadaan itu bertukar kepada keadaan sekarang,
di mana pelanggan mengalami kekurangan pendapatan. Dulu pendapatan mungkin 7,000, tapi sekarang mungkin dah berkurang kepada 4,000 contohnya. Jadi apabila pelanggan ini datang ke AKPK, Ana, apa yang kita akan buat ialah nombor satu, kita akan tentukan kemampuan membayar balik pinjaman yang sebenar. Okey, macam mana ini dibuat? Kita akan tengok, kita akan lihat berapa pendapatan pelanggan ini sebulan. Daripada situ kita akan tolak kos sara hidup. Sebab pelanggan ini pun memerlukan kos sara hidup untuk meneruskan kelangsungan hidup. Dan bakinya, kita ambil contoh, bakinya mungkin ada 200. 200 inilah adalah keupayaan pelanggan untuk membayar pinjaman sekarang. Jadi kita akan merundingkan semula kepada institusi keuangan beliau, bermakna kad kredit yang 10,000 akan ditukarkan kepada pinjaman peribadi supaya kadar faedah boleh dikurangkan mungkin kepada 9%. Dan mulai daripada hari ini, peminjam ini akan membayar 200 mengikut kemampuan beliau sehinggalah pinjaman ini tamat. Okey. Dan itulah saya kata tadi, konsep program pesanan kredit ialah kita mahu peminjam membayar pada keadaan yang selesa, bermakna boleh membayar hutang pada masa yang sama, mempunyai kos sara hidup yang mencukupi setiap bulan. Okey. Selain daripada kad kredit, sebenarnya pinjaman-pinjaman lain yang saya sebutkan tadi yang kita biasa ada tu, pinjaman peribadi, pinjaman kereta, pinjaman perumahan dan sebagainya, memang layak untuk dirujuk kepada program ni. Apa kebaikan menyertai program ni? Nombor satu, apabila pelanggan menyertai program ni, bermakna aliran tunai telah dikembalikan kepada landasan yang betul. Dan paling penting sekali, apabila program ini bermula dan selagi pelanggan ini mematuhi aturan pembayaran balik pinjaman, tiada apa-apa lagi tindakan undang-undang yang boleh dikenakan oleh institusi keuangan. Tiada tindakan undang-undang bermakna tiada kebangkrapan lah. Okey. Sebenarnya Hana, kalau kita bercakap berkenaan dengan masalah pembayaran balik pinjaman, selalunya kita membayangkan kebangkrapan. Tapi jangan lupa masalah pembayaran balik pinjaman boleh juga menyebabkan masalah lain, kan? Contohnya kereta boleh ditarik dan yang paling dahsyat sekali mungkin rumah ataupun tempat berlindung boleh dilelong. Okey, jadi sebelum sampai ke tahap tindakan kebangkrapan, tindakan ini boleh berlaku dulu. Jadi kepada Ana, saya menyeru kepada penonton-penonton rancangan ini yang mungkin sekarang sedang menghadapi masalah untuk membayar balik pinjaman dan sebagainya, datanglah ke AKPK, kita sedia membantu untuk mencari jalan penyelesaian. Kan? Kita selalu di AKPK kata, anda buntu, kami akan bantu. InsyaAllah. Baiklah. Ya baik, Encik Mansur, penjelasan yang cukup terperinci, tapi saya pasti ramailah kita tanya kalau mereka ni bakal berdepan dengan situasi jatuh bankrupt, apakah yang mereka perlu lakukan? Kita akan lebih lanjut lagi bersama dengan Encik Mansur selepas ini dalam Tijarah, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah anda masih lagi bersama kami dalam program Tijarah dan kita masih lagi bersama dengan Encik Mansur Ali membincangkan tentang beban hutang yang bertambah dalam musim lockdown ini. Dan sebelum kita berehat seketika tadi, kita telah membicarakan tentang kes bagi mereka yang berhadapan dengan situasi terbeban dengan hutang dan tidak mampu untuk membayarnya kembali. Dan bagi mereka yang sudah pun diisytihar muflis dan mungkin ada kemungkinan untuk diisytiharkan muflis, wujudkah bantuan ataupun sinar buat mereka ini untuk meneruskan kehidupan? Cik Mansur. Okey, baik Hana. Saya berpendapat sebegini. AKPK memang diwujudkan untuk salah satu daripadanya mempromosikan financial wellness dan salah satu daripadanya sudah tentu untuk mengelakkan orang ramai daripada terjerumus kepada kebangkrapan.
Jadi nasihat saya kepada mereka-mereka yang memang menghadapi beban pinjaman sekarang, jangan ragu-ragu untuk datang ke AKPK sebab saya juga maklum ada setengah pihak, ada setengah peminjam mungkin mereka ragu ataupun segan untuk datang ke AKPK untuk mendapatkan pinjaman. Ini bukan masa untuk merasa malu, malah ini adalah masa untuk menyelesaikan pinjaman. Sebab selain daripada AKPK sedia membantu Hana, mungkin saya juga perlu maklumkan di sini, semua perkhidmatan yang disediakan oleh AKPK kepada pelanggan adalah percuma. Termasuklah pendidikan keuangan, khidmat nasihat keuangan dan program pengurusan kredit tadi. Semuanya adalah percuma kepada individu. Jadi pelanggan-pelanggan yang datang ke AKPK tidak akan rugi apa-apa, malah mereka akan ada peluang untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Jadi macam mana untuk mendapatkan perkhidmatan AKPK sekarang? Sebenarnya AKPK mempunyai 11 cawangan di seluruh Malaysia. Walau bagaimanapun di musim PKP, semua cawangan-cawangan AKPK tidak beroperasi mengikut status masing-masing lah. Jadi apa yang perlu diperlukan oleh bakal-bakal pelanggan yang berminat untuk datang AKPK, layari saja website AKPK www.akpk.org.my. Pilih saja dekat situ borang pertanyaan ataupun borang-borang perkhidmatan yang ada di situ. Hantar dan kami akan menghubungi anda pada keesokan hari untuk memberi khidmat nasihat dan terus mendapatkan penyelesaian sekiranya perlu. Sebab itulah Hana, selain daripada anda buntu, AKPK bantu, di AKPK pun selalu kita kata AKPK untuk esok yang lebih baik. Jadi kalau dah dengar malam ni, esok segeralah datang ke AKPK. Jadi selain daripada itu, kepada semua penonton-penonton yang ada, teruskan amalan pengurusan keuangan yang baik, dapatkan bantuan segera sekiranya bermasalah, berhubung terus dengan AKPK dan selain daripada itu saya juga mohon kepada semua penonton-penonton yang ada supaya menyampaikan maklumat yang kita dengar daripada saya ni mungkin kepada jiran, kepada sahabat handai ataupun kepada adik-beradik dan saudara mara masing-masing supaya kita dapat membantu untuk menyampaikan perkara baik yang disediakan oleh AKPK sebab kita tak tahu siapa yang kita bantu daripada maklumat yang kita sebarkan tersebut. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak Encik Mansur Ali di atas perkongsian yang penuh bermaklumat sebentar tadi. Nampaknya kita sampai ke penghujung rancangan. Banyak nak tanya, Ustaz, tak cukup masa. Tapi tak mengapa, mungkin kita akan ada lagi slot lebih lanjut bersama dengan Encik Mansur selepas ini, ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah. Terima kasih diucapkan, ya, Encik Mansur di atas perkongsian tadi. Baiklah hadirin sekalian, sesungguhnya ya pengurusan dan perancangan keuangan yang betul dan baik akan memberikan impak positif dalam kehidupan seseorang individu. Oleh itu, masyarakat perlu merancang keuangan dengan sebaiknya, berlandaskan syariah agar portfolio keuangan peribadi lebih terjamin dan terus berkembang di waktu pandemik ini. Dan jika berkemampuan, elakkan untuk terus kekal berhutang kerana ia merupakan amanah yang wajib ditunaikan dengan adil dan hukum untuk melangsaikannya sebagai satu akad antara sesama manusia adalah wajib. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia ini berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menunaikannya untuknya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia yakni berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan dirinya. Fikir-fikirkanlah. Sekian saja episod Tijarah pada minggu ini. Saya Hana Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.